Nak tulis tenaga, dia tulis telaga. Betul-betul dia teringat kisah Nabi Yusuf, telaga terus kata je. Tak apalah. Apapun keadaan, mudah-mudahan insyaAllah. Oh, ramai yang tulis ni. Barakallahu fikum insyaAllah. Hari ni suara saya agak-agak mungkin dia ada dapat semangat daripada warga Singapura katnya. Ada macam Ramli Sarip sikit tak? Ada, insyaAllah. Ada. Ada macam Ramli Sarip eh? Ada nampak dengar macam Ramli Sarip eh? Tapi Ramli Sarip sedap suara dia. Saya ni taklah Ramli Sarip. Tak tahu apa nak bagi nama ni. Tapi Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati insyaAllah. Dan kita tadi doakan almarhumah Taksiyah Rihban. Almarhumah Hajjah Taksiyah Rihban. Allahumma ghafir laha warhamha. Ya Allah, ampunkan dia dan kasihanilah dia. Wa'afiha wa'fu anha. Berikanlah keampunan pelepasan kepadanya dan maafkanlah segala kesalahannya. Allahumma akrim nuzulaha. Ya Allah, muliakanlah tempat pembaringannya. Wa wassi' madkhalaha. Dan luaskanlah kubur tempat pembaringan persemadiannya. Allahumma aghsilha bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah dia dengan air embun yang sebersih-bersihnya, dengan air salji yang sebersih-bersihnya. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Seperti mana kain yang putih dibersihkan daripada kekotoran. Allahumma adkhilhal jannah. Ya Allah, masukkanlah beliau ke dalam syurga. Wa a'idha min azabil qabr. Berpeliharakanlah almarhumah daripada azab kubur. Wa min fitnatihi. Dan juga dari fitnah berat, ujian berat di alam kubur. Wa min azabin nar. Dan peliharakanlah ya Allah almarhumah Taksiyah Rihban daripada azab api neraka. Allahumma nqulha min dhiqil qabri wal luhud. Ya Allah, nanti engkau pindahkanlah dia daripada suasana himpitan dan kesempitan alam kubur dan liang lahat ila jannatika jannatil khulud. Menuju terus masuk ke dalam syurgamu yang kekal, syurga yang kekal dan luas dan abadi. Ila dhillim mamdud, di bawah naungan-naungan yang luas memanjang. Wa ma'im maskub, dengan disediakan air-air minuman yang dituangkan. Ma'alladhina an'amta alaihim, agar tempat almarhumah bersama dengan orang-orang yang engkau berikan nikmat ke atas mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Agar dia ditempatkan bersama dengan para nabi, orang-orang siddiqin, mereka yang gugur syahid, dan juga orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, betapa indahnya golongan itu menjadi teman kami di dalam syurga. Salam ceria, salam tenaga. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah. Hari ini marilah sama-sama kita mulakan Rejab yang Isnin ini. Kita mulakan dengan Yasin, kita mulakan dengan ayat Al-Quran. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita jumpa Rejab. Tapi belum tentu kita jumpa Sya'ban. Kalau kita direzekikan jumpa Sya'ban, belum tentu kita dapat jumpa Ramadan. Dulu kita sia-siakan bulan Rejab tahun lepas. Tahun lepas bulan Rejab berlalu begitu sahaja tanpa banyak amal soleh yang kita lakukan. Ada kesilapan, ada kekurangan, ada kelemahan. Namun pada saat ini kita berazam nak memperbaiki peluang yang masih Allah beri ni, kita nak sama-sama perbaiki. Dan kita berterima kasih banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih beri peluang kepada kita untuk memperbaiki urusan amal kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Suatu hari nanti, kita akan merasakan satu keadaan, kita ingat kita ada lagi dekat dunia, kita ingat kita diberi lagi Syawal, diberi lagi Sya'ban, diberi lagi Ramadan, diberi lagi Rejab. Rupanya kita tahu yang kita tak akan dapat rasa Rejab lagi. Kita tak dapat rasa Rejab lagi, tak dapat rasa Google Meet lagi, tak dapat rasa untuk baca Yasin di alam dunia lagi. Tapi Alhamdulillah hari ni Allah beri kita peluang. Kita celik mata je, Alhamdulillah rupanya pagi ni Allah beri lagi peluang pada aku ni nak baca Quran.
pada hari ini Allah beri lagi peluang kepada aku untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, kisahnya, tauladannya, iktibarnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini asbab kasih sayang Allah kepada kita dan mudah-mudahan kita memanfaatkan waktu ini insya-Allah. Sekarang kita terus kepada surah Yasin. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa-doa kita, orang yang sakit disihatkan, orang yang dalam kesusahan dipermudahkan, orang yang ingin bertaubat dipercepatkan dan disegerakan insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Allahumma shfi murtana wa murdal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit dari kalangan kami, orang-orang sakit yang terdekat dari keluarga kami, wa murdal muslimin, dan juga orang-orang yang sakit di kalangan orang Islam. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan kami dan juga orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin. Allahumma afina wa afihim. Ya Allah, berikanlah keafiatan kepada kami dan kepada mereka yang sakit. Ya Allah, berikanlah keafiatan kepada kami dan kepada mereka yang sakit. Dan selamatkanlah kami, Ya Allah, min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Daripada setiap bala bencana di dunia dan juga azab-azab yang ada di akhirat. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Minta maaf, mohon maaf. Mohon maaf semua. Mohon maaf semua. Mohon maaf semua. Suara saya hari ni betul-betul sakit dekat ni. Betul-betul rasa tersakit betul dekat ni. Saya cuba juga. Tapi ada juga yang payah juga nak keluar suara tu. Allahu Akbar. Ingatkan nak nyanyi lagu Maafkan Kami, teng teng teng, maafkan kami, teng teng teng, maafkan kami. Tapi nak nyanyi pun suara dah tak ada dah. Itulah cerita suara hari. Malam tadi baru suara tu dia jadi gitu, adalah perubahan sikit. Jadi
Saya nak last minute nak menangguhkan ataupun nak tarik diri pagi ni, saya rasa tak sampai hati pula. Sebab minggu lepas saya dah tarik diri kerana ada urusan mendadak. Pagi ni pula saya fikir cuti-cuti kan, tiba-tiba tengah malam tarik diri. Kesian bonda. Terus ni hati dah nantikan kelang kabut pula. Jadi itulah cerita dia, tak apalah, gagahkan jugalah. Mudah-mudahan Allah berikan sihat. Tolong doakan. Sama, mudah-mudahan Allah berikan sihat insya-Allah. Allah. Amin. ni rock kapak Ni rock kapak tapi saya rasa macam rock cangkul lah. Ada pandangan tak? Rock cangkul ke rock chainsaw? Ni kalau rock kapak sedap. Kalau rock ni macam rock cangkul lah rasa. Ataupun rock pongkis ke? Rock pongkis. Ustaz makan durian dia. Ustaz makan durian banyak ni. Ya, saya baru ingat nak cari durian pagi ni. Baik Allahu Akbar. Mudah-mudahan lah Allah tarik nikmat suara kan. Kadang kita fikir semula kan. Apa pun comel Ustaz. Allahu Akbar. Mudah-mudahan amin. Kadang-kadang saya duduk fikir kan. Masa kita sihat kita tak guna suara kita baca Quran. Masa kita dapat suara serak, kita baca Quran. Masa kita dah mula serak, kita bagi alasan susah nak baca. Kadang-kadang kita fikir balik semula kan. Hidup kita 24 jam. Baca Quran tu cuma 20 minit. Cuma setengah jam. Yang baki 23 jam setengah tu guna entah apa-apa. Fikir-fikir balik semula. Kadang nak minta sembuh kepada Allah. Seakan-akan diingatkan pada kita. Masa sembuh dah lah tak baca. Kemudian bila sakit untuk buat kebaikan, banyak pula dia punya excuse alasan. Tapi masa benda yang lain-lain boleh pula buat. Tengah sakit. Bila sihat, yang baik pula lupa. Benda yang kadang fikir semula, kita punya salah pun banyak juga. Dalam mengurus nikmat suara lah maksud saya. Dalam mengurus nikmat suara. Suara ni kan nikmat. Allah beri kan. Jadi fikir-fikir begitu. Itulah cabaran dia. Bila kita dah sakit ini, nak cakap pun susah. Nak keluar suara ni, ya Allah payah. Yang masa senang tu kita lupa. Itulah kita baru sikit Allah tarik Tapi tak apalah. Mudah-mudahan semuanya salam ceria, salam semangat. Oleh kerana kita ni sekarang berada di awal Rejab. Saya ni nak buat sedikit ulang kaji, kita nak cerita. Antara amalan yang perlu kita perbanyakkan di dalam bulan Rejab, iaitu nama dia istighfar. Itu nama dia istighfar. Jadi kita skip dulu sikit tentang yang namanya kisah surah Yusuf yang amat menarik itu. Ketika Nabi Yusuf sekarang dah panggil abang-abang dia kan. Abang-abang dia sekarang dah pakat pujuk bapak dia nak bawa Bunyamin sampai kepada, nak bawa semula menuju menghadap kepada Nabi Yusuf sebagai orang yang menjaga perbendaharaan negara tu. Yang kita dah ketahui tu. Tapi hari ini sempena dengan bulan Rejab, Allah rezekikan kita awal bulan Rejab. Imam Syafi'i pernah berkata, qad balaghana annahu yuqal, telah sampai kepada kami riwayat berita kisah-kisah orang-orang terdahulu mengatakan bahawa inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa itu makbul pada 5 malam. Yang pertama Lailatul Jumaah. Yang kedua Lailatul Fitri. Yang pertama malam Jumaat doa makbul insya-Allah. Ini kerana pengalaman ulama-ulama dulu bila doa malam Jumaat selalunya makbul. Yang kedua Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga Lailatul Adha, malam hari raya Idul Adha juga. Yang keempat malam tadi awwali lailatin min Rajab, malam yang pertama di bulan Rejab. Yang kelima Lailatin Nisfi min Sya'ban. Ustaz, malam lain tak makbul ke? Makbul. Malam lain hari Arafah tak makbul ke? Makbul insya-Allah. Hari apa pun tak kira siang malam. Kalau seseorang itu doanya dimakbulkan oleh Allah, makbul juga. Yang saya cerita ni, kebanyakan ulama bila berdoa pada 5 malam tersebut, doa mereka dikabulkan oleh Allah. Dan malam tadi siapa yang berdoa? Kita pagi ni saya tak sangka dalam cuti-cuti ni
ada lebih kurang 240 orang sedang ikuti ni. Saya ingat malam, saya ingat cakap ni cuti-cuti ni mungkin 4 orang aja kat ni. Tengok 200 lebih juga. Mudah-mudahan dalam 240 orang ni, ada di kalangan kita yang malam tadi dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah. Dan kalau ada di kalangan ahli keluarga kita yang mungkin malam tadi kembali ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah terima dia dengan lembayung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Rejab dia meninggal. Kita pula nak doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rejab ini ya Allah. Wa Sya'ban, berkatikanlah kami di dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah umur setiap orang, 240 orang yang dengar pagi ini, sampaikanlah umur mereka dalam keadaan sihat walafiat, dapat buat ibadat sehingga mereka menjejakkan usianya dapat menikmati pesta ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua sekali jumpa Ramadan. Kalau ada di antara kita yang mungkin pergi dulu bulan Rejab ini atau pergi dulu bulan Sya'ban, insya-Allah kita yang baki yang lain akan mendoakan insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan. Kita sementara saja kat sini ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan inilah kesempatannya. Jadi bersempena dengan Rejab tentang istighfar, saya nak bawa sedikit perkara ulang kaji kita tentang istighfar. Mudah-mudahan di sepanjang bulan Rejab ni, selain daripada ada yang berpuasa, selain daripada nanti kita nak cerita sikit tentang Isra' dan Mi'raj, boleh ke? Nanti dalam minggu-minggu depan kita nak cerita sikit tentang Isra' dan Mi'raj, termasuk beberapa salah faham dalam cerita Isra' dan Mi'raj. Contohnya, ada orang menyangka bahawa masa Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi nak jumpa Allah di atas langit. Itu contoh kesesatan, contoh prasangka yang salah. Dia contoh, ni contoh dulu, saya tak cerita sekarang. Saya nak cerita contoh orang yang dia tahu Isra' Mi'raj tapi dengan kefahaman yang salah, iaitu apa? Dia fikir Nabi masa naik ke langit sebab nak jumpa Allah, sebab Allah ada di atas langit. Ya Allah, saya dah beritahu dah, semua yang belajar Gema Nur Iman kena dengan akidah yang sama, keyakinan yang sama. Allah yang kita sembah exists without a place. Bukan anywhere, bukan everywhere. Allah yang kita sembah, dia exists without a place. Dia bukan everywhere, dia bukan anywhere. Bukan. Sebab tu penting ni. Benda-benda penting macam itulah keyakinan. Kalau seseorang tu bersangka bahawa Allah berada di atas langit, akidah yang dia percaya tu, sebiji macam kitab Yahudi. Sebiji macam kitab Yahudi. Kitab Yahudi bersangka. Dan juga pahaman di luar ahli sunnah lah. Macam itulah. Itu contoh. Baik. Ini contoh salah sangka. Okey. Yang kedua. Contohlah tersilap sangka. Dia kata perkara yang paling besar sekali, paling utama sekali dalam Isra' dan Mi'raj ialah perkara yang paling besar sekali, paling utama sekali dalam Isra' dan Mi'raj ialah kewajipan solat. Itu paling besar sekali. Sebenarnya kewajipan solat penting, tapi bukan yang paling besar. Yang paling besar sekali ialah Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam surah Al-Isra' ada cerita dia. Ayat pertama tu dia cerita, kenapa Nabi diisra'kan? Untuk kami perlihatkan tanda kebesaran kami. Bukan solat. Solat memang besar, memang tiang agama. Tapi cerita dia, solat tu kemudian. Nombor satu, tanda-tanda kebesaran Allah. Maknanya apa? Mukjizat, azab, seksa, benda masa depan, tentang iblis, tentang dunia, tentang nabi-nabi. Macam mana nabi-nabi yang telah meninggal dunia boleh bertemu sesama nabi-nabi yang telah meninggal dunia.
Macam mana Nabi yang telah meninggal dunia boleh jumpa dengan orang yang masih hidup. Macam mana Nabi yang masih hidup boleh jumpa Nabi-Nabi yang telah meninggal dunia. Jadi itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Macam itulah. Tu jadi merasakan bahawa solat adalah yang paling besar sekali? Bukan. Walaupun solat memang urusan besar. Itu contoh. Nombor 2. Salah sangka. Nombor 3. Salah sangka. Dia salah sangka. Dia ingatkan Nabi Isra tu cuma roh saja naik ke langit. Tapi jasad badan tertinggal dekat Mekah. Maknanya Nabi baring, tidur kat Mekah, tapi rohnya keluar. Dibawa oleh Jibril, rohnya sampai naik melepasi langit yang ke-7, sampai melepasi Sidratul Muntaha. Kemudian balik, roh dia masuk semula ke dalam badan, kemudian sedar. Itu salah sangka. Sedangkan Nabi pergi dengan jasad dan roh sekali, tanpa tertinggal. Itu semua benda-benda macam itulah. Dan apa yang dia nampak, apa yang baginda Nabi nampak dan sebagainya. Serta hikmah-hikmah dia lah. Tapi nantilah, sabarlah. Ini belum cerita Isra Mi'raj lagi ni. Kita nak cerita istighfar. Satu amalan yang sangat ditekankan di sepanjang bulan Rejab. Perbanyakkan istighfar. Baik ya? Allahu Akbar. Mudah-mudahan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama kita baca dulu. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ini namanya apa? Penghulu istighfar. Dalam bahasa Arab dipanggil Sayyidul Istighfar, penghulu. Istighfar boleh astaghfirullah, paling ringkas. Astaghfirullahalazim, bagus. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, bagus. Astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Boleh. Paling pendek astaghfirullah. Paling pendek. Ada lagi pendek tapi lafaz dia dalam bentuk berbeza. Contohnya ghufranak. Ghufranak, keampunanmu ya Allah. Maknanya kita harapkan keampunanmu. Ghufranak. Macam kita keluar bilik air. Kita kalau keluar bilik air, kita tulis kita baca ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani. Keampunanmu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan dari aku adha, penyakit, wa 'afani, dan mensihatkan aku. Ini nama dia penghulu segala istighfar. Bagus baca, pagi baca, petang baca, bila-bila masa saja perbanyakkan, insyaAllah. Baik, ada kisah Imam Ahmad dengan penjual roti. Dulu saya dah pernah cerita, siapa ingat? Imam Ahmad, dia musafir, kemudian dia singgah satu masjid, keletihan, malam, lapar, ngantuk, penat, kemudian dia tidur. Tiba-tiba dekat masjid tu dia tertidur terlelap tak sengaja, tiba-tiba penjaga masjid awal pagi nak buka-buka masjid tengok ada orang tua tengah baring. Ingat kan? Lepas tu dia nak kejut orang tu, dia suruh kejut, suruh beralih. Suruh beralih. Imam Ahmad cuba beralih tapi letih ngantuk, tertidur. Dia marah agaknya, dia tak suka agaknya, dia tak kenal itu Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal orangnya alim, terkenal, hebat. Tapi dia tak tahu, dia tak terkenal rupa. Dia tarik, dia kata, pakcik, pergilah tepi masjid. Tiba-tiba berselisih, penjual roti lalu sebelah masjid, nak pergi tempat buat roti. Kan? Lepas tu, kata penjual roti, tuan, tak payahlah tarik-tarik orang tua ni, biar dia ikut saya, dia rehat kat tempat saya. Besok subuh, saya bawa dia ke sini. Kan? Lepas tu dia bawa Imam Ahmad tengok, dia kat tempat roti tu, dia adun roti, sambil baca apa? Istighfar. Sambil baca apa? Istighfar. Lalu dia terkejut tengok orang buat roti sambil istighfar. Siapa sini pernah blender bawang sambil istighfar? Curang kat tangan. Siapa pernah kosek nasi? Bersihkan nasi, cuci beras, basuh beras sambil istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Belum buat? Pagi ni buat. Siapa yang masa tengah masak-masak, tengah numis, astagfirullahalazim, astagfirullah.
Selawat boleh, tak masalah. Istighfar pun boleh, tak ada masalah. Siapa yang tengah sapu-sapu tu, astagfirullah, astagfirullah. Selawat, bagus. Selawat juga bagus. Selawat okey. Bukan okey sangat. Bukan okey. Okey sangat dah. Siapa yang tukar-tukar, kadang-kadang tahlil, kadang-kadang istighfar, kadang-kadang selawat. Teruskan aja. Teruskan saja. Nikmat dia lain tau. Nikmat dia lain. Betul tak saya sebut? Nikmat dia lain. Nikmat dia lain, tak sama. Jutaan orang Allah bagi. Betul tu. Ya, Betul. jutaan orang Allah bagi kemampuan masak. Ada orang pula menjadi chef yang hebat-hebat. Ada orang boleh jadi kaya raya dengan sebab masak. Tapi tak akan sama nikmatnya dapat berzikir ketika masak. Tetap tak sama. Ya, saya sambil menjahit, Ustaz. Sambil menjahit, Masya Allah. Mudah-mudahan Saya nak jahit lah jahitannya, tadi. mudah-mudahan jahitannya diberkati. Kita punya perasaan rasa feel tu bila kita istighfar, selawat, masa kita buat kerja tu lain rasanya. Benda yang tak terungkap dengan perkataan, benda yang tak dapat nak dijelaskan dengan susunan baik-baik perkataan dan kata-kata, tapi hanya yang merasa je yang tahu. Orang yang merasa yang tahu. Sebab yang jadikan makanan tu kan Allah. Yang jadikan makanan tu untuk sedap, untuk berkhasiat, untuk bermanfaat pun Allah juga. Allah juga. Sebelum dia sampai ke periuk kita, sebelum dia sampai ke rumah kita, dia tu berada di tempat lain. Ketentuan Allah gerakkan benda tu dengan asbab yang pelbagai sampai tempat kita. Dia pun makhluk Allah juga. Bawang-bawang tu semua makhluk Allah. Allah yang cipta dia. Dia tu tunduk pada perintah-perintah Allah. Jadi dia semua tu ada komunikasi kita. Jadi bila dia tu tunduk kepada Allah, kita tunduk kepada Allah. Jadi connection, hubungan kita dengan urusan kerja tu dekat. Benda ni susah kita nak cerita secara secara pembuktian makmal ataupun eksperimen ataupun secara saintifik apa ke. Tapi hakikatnya itulah. Lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal tengok orang tengah buat roti sambil istighfar, dia pun tak jadi tidur, dia tanya, "Tuan, kenapa saya tengok Tuan buat roti lain daripada orang lain?" Jadi dia kata, "Saya buat roti biasa saja." "Tak, saya nampak Tuan baca istighfar." Jadi kata Tuan yang buat roti, dia kata, "Saya ni baca istighfar. Sejak saya mengamalkan istighfar, Alhamdulillah, semua doa-doa saya ni telah pun dikabulkan oleh Allah. Hajat saya, keinginan saya, Alhamdulillah." Sebab dalam Quran, kata penjual roti, Allah Ta'ala berfirman. Lihat tu, dalam surah Nuh. "Dan aku berkata, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, kerana Tuhanmu dialah yang maha pengampun." Ghaffara. Satu. "Dan kamu beristighfar, yursilis sama'a alaikum midrara." Yang kedua, Allah akan berikan hujan yang turun dengan lebat dan deras. Isyarat kepada rezeki banyak. Yang ketiga, kalau kamu istighfar, Allah akan memperbanyakkan. Wa yumdid. Yumdid itu daripada perkataan amadda ataupun madda, memanjangkan, meluaskan harta. Dapat 3, harta banyak. Wa banin, dapat anak banyak, cucu banyak. Wa yaj'al lakum jannat. Yang kelima, Allah berikan kamu kebun-kebun, taman-taman. Dan yang keenam, wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan nikmat sungai-sungai, air yang mengalir. Jadi kata penjual roti ni, dengan istighfar, Allah balas 6 nikmat dunia. Nikmat akhirat 1, nikmat dunianya diberi 5. Maha suci Allah, subhanallah. Jadi dia amal. Jadi diberikan 6 perkara. Keampunan, deras rezekinya, hartanya banyak, anak-anaknya banyak, kebun-kebun, sungai-sungai. Allahu Akbar. Tinggal nak beramal saja. Cuma kata tukang buat roti, dalam banyak-banyak doa yang saya dah berdoa dari dulu sampai sekarang, ada satu doa yang belum Allah kabulkan. Apa doanya? Saya doa mudah-mudahan saya ni jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sampai sekarang saya belum dapat jumpa. Imam Ahmad yang ada depan dia terkejut dengan doa orang tu. Kata dia, "Tuan, Allahu Akbar. Sebenarnya Ahmad bin Hanbal yang Tuan ingat nak jumpa itu, sayalah orangnya." Penjual roti pula terkejut. Subhanallah. Rupanya pakcik yang saya bawa daripada masjid, bawa pergi ke tempat saya ni, rupanya pakcik adalah Imam Ahmad bin Hanbal.
dia punya terkejut betapa Allah boleh kabulkan doa walaupun dia penjual roti, tidak dikenali, duduk di negara yang berbeza dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dah jadi rezeki, jumpa juga dia di situ. Itulah ya. Itu khasiat namanya istighfar. Istighfar lah banyak. InsyaAllah istighfar. Astaghfirullahalazim. Ada satu kisah Sayyidina Ali pernah didatangi oleh satu orang. Satu orang ni mengadu tentang kesusahannya dalam pencarian kehidupan. Maknanya penghasilan, pendapatan susah. Pendapatan masih tak cukup, serba tidak mencukupi dan sering kesulitan. Ada satu orang. Masa tu Sayyidina Ali dikatakan menjadi khalifah. Orang mengadu. Lalu Sayyidina Ali berkata, masa tu di keliling Sayyidina Ali ni ada orang-orang. Ada sahabat-sahabat, kawan-kawan dia. Lalu dia kata dengan kawan-kawan dia, aku ni hairan lah melihat orang yang mengadu kesusahan dalam urusan penghasilan dalam kehidupan. Padahal kata Sayyidina Ali, kunci rezeki tu ada dekat tangan dia sendiri. Kunci tu ada kat tangan dia. Macam orang nak masuk bilik, tapi kunci ada kat tangan. Dia tanya kita, kunci bilik tu ada kat tangan dia, tinggal dia buka aje. Umpamanya gitu. Jadi Sayyidina Ali kata, aku hairan tengok orang yang mengadu ni. Cakap susah. Tapi kunci tu ada kat tangan dia. Dia tak guna lagi kunci tu. Gunalah dulu. Cubalah dulu buka pintu tu pakai kunci. Lalu orang pun tanya kepada Sayyidina Ali, kuncinya apa Sayyidina Ali? Lalu Sayyidina Ali jawab apa? Istighfar. Anak kita, cucu kita yang baru mula kerja, bukan mudah. Cabaran ekonomi, inflasi meningkat, harga barang naik, barang-barang keperluan, Allahu Akbar. Saya tengok dekat luar tu, Masya Allah, tak payah jauh-jauh, bukan beli benda-benda mewah pun, beli telur je, telur, ayam, sayur-sayur, benda pun benda makanan asas harian je. Bukan benda mewah ke benda nak bersedap-sedap, berlazat-lazat, tidak pun. Tapi harga dia, Masya Allah. Lagilah saya duduk kat Johor Johor Baru pula tu. Ya Allah, lain macam. Kadang-kadang dengar harga pun istighfar dulu tu. Walaupun zahirnya istighfar tak turun pula harganya kat situ. Tapi hakikatnya kita nakkan kecukupan daripada Allah. Mudah-mudahan mengenyangkan, mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan apa. Tapi zahir harga luar biasa. Siapa yang duduk sekitar Johor Baru, dia dapat tahulah beza sikit mungkin dekat kawasan-kawasan lain. Jadi suasana keadaan dia tu memang berbeza, luar biasa. Kemudian ada satu kisah lagi, satu orang soleh pernah ditanya, wahai tuan guru, wahai tuan syekh, di antara saya bertasbih dengan beristighfar. Tasbih tu maknanya bacaan apa? Kalau kita tasbih tu maknanya bacaan apa? Kalau takbir, Allahu Akbar, Subhanallah Ustaz. Subhanallah. Antara saya tasbih dengan saya nak istighfar, mana satu yang lebih utama? Sebenarnya mana-mana boleh pada dasarnya. Cuma utama untuk kita berdasarkan apa yang kita rasa pada kita lah. Orang nak tasbih lebih, silakan. Orang nak istighfar lebih, silakan. Tak ada masalah, tak ada halangan. Cuma ketika ini, dia berikan tips, cara untuk kita buat, memilih keutamaan untuk diri kita. Saya nak tasbih, saya nak istighfar, mana satu yang lebih utama? Memang bagus buat dua-dua. Lalu orang soleh ni berkata, dia kata apa jawapan dia? Dia kata, kalau satu baju tu dia kotor, maka yang lebih utama untuk baju kotor ialah air dan sabun. Kalau baju tu bersih, maka yang lebih utama untuknya ialah minyak wangi. Baju tu kalau bersih, untuk lebih bagus, sembuh dia minyak wangi. Tapi kalau baju tu kotor, yang utama untuk dia jangan sembuh minyak wangi, tapi air dengan sabun. Jadi kalau orang tanya, baju ni sesuai minyak wangi, sesuai sabun ke sesuai minyak wangi? Tengoklah baju tu. Kalau baju tu kotor, jangan terus kenakan minyak wangi. Bagus tak jawapan macam tu?
Oi, jawapan tu maknanya tak kata sabun salah. Tak kata minyak wangi salah. Tapi tengoklah keadaan dia. Kalau baju tu kotor, air dengan sabun dulu. Kemudian baru cerita minyak wangi. Tapi kalau baju tu bersih, minyak wangi lah yang lebih utama. Tak payahlah disabun lagi, tak payahlah air lagi. Tapi baju tu kan kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor. Kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor. Jadi perlu tak dia sabun dengan air? Perlu juga. Selalu tak? Selalu. Perlu tak dia kepada minyak wangi? Perlu juga. Selalu tak? Selalu juga diperlukan. Jadi kita perlu tak istighfar? Perlu juga. Perlu juga. Perlu tak yang namanya minyak wangi? Perlu juga. Tapi kitalah muhasabah diri kita. Ketika kita datang perasaan rasa kita berdosa, kita istighfar. Dan bukanlah ketika kita datang rasa kita tak ada dosa, kita tasbih. Bukan. Maknanya kalaulah kita merasakan kita perlu berwangi-wangian, menambah amal lagi, maka kita bertasbihlah memuji Allah. Nampak? Cantik kan? Orang-orang soleh dulu bagi jawapan. Saya bila baca dulu kisahnya, saya kata, ish, hebat betul lah mereka ni. Sampai berfikir dalam tasbih dan istighfar tu mereka berfikir kehambaan diri kepada Allah. Baik. Berkata Sufyan, aku bertemu dengan Ja'far bin Muhammad. Dia kata apa? Apabila kamu menghadapi banyak rasa duka cita dan sedih, maka banyakkanlah membaca La hawla wala quwwata illa billah. Siapa sedih hari ni? Ada orang sedih begini, ada orang rasa duka cita, rasa tak sedap hati, rasa apa? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Itu bacaan yang bagus. Wa idza istabta'ta rizqa, tetapi kalau kamu menghadapi kelambatan rezeki, susah nak menjadi, susah nak dapat kerja, susah nak dapat untung, susah nak dapat, rasa macam payah, rasa macam ketat betul lah, sempit betul lah, susah betul, fa'akthir minal istighfar, maka kamu buat saja usaha tu sambil terus memperbanyakkan istighfar. Banyak istighfar. Jadi kita banyakkan istighfar. Tapi bukan semata-mata kita nak mewah rezeki, sebenarnya bukan. Ini nak cerita khasiat kelebihan saja. Hakikatnya apa? Hakikatnya kita sebenarnya istighfar kerana kita makin susah ke, makin senang ke, makin sihat ke, makin sakit ke, istighfar kita layaknya kita sebagai seorang hamba minta ampun kepada Allah. Itu. Di sepanjang bulan Rejab, banyak istighfar boleh ya. Saya pun nak ingatkan diri saya sebenarnya, saya takut saya terlupa. Jadi bila saya cakap ni, mudah-mudahan dia ingatkan diri saya supaya saya pun istighfar. Bawa kereta boleh istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rasulullah, wa inni la astaghfiru rabbi kulla yawmin 70 marratan. Aku ni beristighfar mohon ampun kepada Tuhanku dan aku bertaubat kepadanya setiap hari 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Siapa semalam tak istighfar, sayanglah. Siapa yang kemarin tak ada istighfar, selain daripada solat. Selain daripada yang lepas solat tu. Maknanya di waktu santai, di waktu luang. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sayang. Ada orang semalam tak ada istighfar, 70 tak ada. Ada orang kemarin tak ada. Ada orang yang sebelum kemarinnya tak ada. Hari Ahad, hari Sabtu, hari Jumaat kurang, dia tak istighfar 70 kali. Ada orang hari Khamis tak istighfar 70 kali. Ada orang last kali dia istighfar 70 kali satu hari, masa kita cerita istighfar GNI Gemenur Iman, entah beberapa bulan lepas, itulah dia istighfar 70 kali. Kenapa satu pengulangan tu baik? Kerana pengulangan tu sebenarnya mengingatkan kita. Betul tak? Pengulangan tu mengingatkan kita. Padahal kalau kita istighfar, tak ganggu pun jadual seharian. Ganggu ke? Kalau pagi ni kita masak, dengan masak istighfar 100 kali, 70 kali, ada ke orang istighfar 70 kali sampai tiba-tiba satu hari tu tak masak? Dengan sebab istighfar semata-mata. Tak adalah.
Ataupun tak boleh kerja terus, tak boleh nak jalan, tak boleh nak buat. Tak adalah. Kerana kita fikir semua, sebenarnya yang salah kita sendiri sebenarnya. Kita sendiri. Cuma kita terlupa. Termasuk saya kadang lupa. Jadi saya cakap ni, ingatkan juga diri saya. Lepas tu saya dengar sesuatu tazkirah apa semua, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Macam itulah. Baik ya. Allah puji dalam Quran. Pujian dari Allah. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur maknanya waktu sebelum menjelang subuh. Kira-kira 2 jam, 3 jam sebelum subuh tu waktu yang bukan dia bersahur, tapi waktu itu. Kalau dia bersahur, sahurlah. Kalau dia tak sahur, dia panggil ashar. Waktu sahur tu adalah waktu yang baik untuk kita beristighfar kat situ. Dan istighfar ni akan menambah kekuatan kita. Allah janji, dan dialah, wahai kaumku, berkata Nabi, mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Siapa yang mohon ampun kepada Allah, kemudian dia bertaubat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nescaya Allah akan turunkan hujan yang deras ke atasmu, hujan, maknanya limpah rahmat, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepada kamu. Siapa yang nak tambah kekuatan? Supaya mudah-mudahan lutut dia kuat. Mudah-mudahan pinggang dia kuat. Kuat lutut, kuat pinggang, kuat bahu, biar Allah tambahkan kekuatan. Sambil kita jogging, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sambil buat fisio, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah tambah kekuatan, astagfirullahaladzim. Ya, jaminan dari Quran lah. Kalau kita buat latihan apa pun, kekuatan kita pun Allah yang beri juga. Jadi istighfar tu sebagai asbab. Jadi istighfar sambil buat fisio, siapa yang ada fisio, siapa apa, istighfar. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah tambah kekuatan. Kuat pinggang, kuat dia punya ni, kuat jiwanya, kuat hatinya, kuat akal fikirannya. Kekuatan ni bukan pada fizikal otot saja. Tapi satu jangan tambah kuat lah. Nama dia kuat makan. Namanya kuat makan jangan lah. Orang makan sikit-sikit, dia terbalik falsafah dia. Sikit-sikit makan. Orang makan sikit-sikit, dia terbalik falsafah dia. Sikit-sikit makan. Aduh, jangan kuat makan. Yang lain tak apa. Baik, kita tengok apa pujian istighfar dari Allah. Allah tidak akan mengazab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka wahum mustaghfirun, selama mana ketika mereka sedang meminta ampun. Jadi di antara sebab terhindarnya seseorang itu daripada azab Allah, terhindarnya seseorang itu daripada pembalasan buruk dari Allah, ialah konsistennya dia dalam urusan istighfar. Bila selagi minta ampun, kasih sayang Allah tu kepada kita. Nama dia istighfar. Istighfar. Kemudian kita tengok jaminan dari Allah. Orang yang istighfar, Allah akan berikan, dia akan berikan kenikmatan yang baik terus menerus kepada kamu sampailah kepada waktu yang ditentukan. Siapa ingin nikmat terus menerus, banyakkan istighfar. Rasulullah beri jaminan. Sabda Nabi, man lazimal istighfar, sesiapa yang selalu beramal dengan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Pada setiap kali dia menemui kesempitan, pasti Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Sempit duit, sempit hati, sempit fikiran, sempit keadaan, kesulitan apa pun. Susah nak cari jalan, susah nak ingat, susah nak faham, susah nak tahu. Sempit apa saja, Allah akan berikan jalan keluar. Itu yang pertama, lazimi istighfar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kali ada rasa kesedihan, duka cita, maka Allah akan berikan kelapangan pada dirinya. Mudah-mudahan terhindar daripada penyakit yang kita sebut. Penyakit yang kita sebut. Iklan sebentar. Penyakit yang kita sebut sebagai apa tu?
orang dia macam kemurungan, rasa macam sedih, rasa macam tiba-tiba sayu, lepas tu rasa macam bernostalgia lama, rasa sayang macam tu, rugi umur kita. Allah berikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Itulah kelebihan yang namanya apa? Istighfar. Dulu kisah Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh 3 orang yang berbeza. Ada satu orang datang, Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam Tuan Syekh. Saya ni ada masalah. Saya ni lapar lah Tuan Syekh. Lalu makanan tak cukup kat rumah. Macam mana cara saya nak atasi? Kata Tuan Syekh, teruskan usaha dan istighfar. Baik Tuan Syekh. Datang seorang lagi, Tuan Syekh, saya ada masalah lah Tuan Syekh. Saya ni dah berkahwin tapi sampai sekarang tak ada zuriat. Lalu kata Tuan Syekh, teruskan usaha dapatkan zuriat sambil istighfar, jangan berhenti. Satu orang datang lagi, yang ketiga mengadu, Tuan Syekh, saya ni banyak kebun tapi tanaman saya habis semua, kering. Macam mana Tuan Syekh? Hujan tak cukup, air tak cukup. Lalu kata Tuan Syekh, teruskan menanam tapi terus istighfar. Lalu orang yang ada kat sebelah tanya, wahai Tuan Syekh, wahai Tuan Imam Hasan Al-Basri, kenapa semua jawapan sama je, istighfar? Lalu Imam Hasan Al-Basri menerangkan betapa khasiat istighfar. Dia baca sebagaimana ayat dalam surah Nuh tadi, bahawa Allah Ta'ala berfirman, orang yang istighfar, Allah akan balas dengan berapa perkara tadi? Allah balas dengan 6 perkara. 6 perkara, betul. Yang pertama, diberikan ampun. Yang kedua, diturunkan hujan. Yang ketiga, dibanyakkan harta. Yang keempat, dibanyakkan anak-anak cucunya. Yang kelima, dibanyakkan kebun-kebun, tanaman-tanaman, ladang-ladang. Dan keenam, dibanyakkan sungai-sungai yang mengalir. Minta 1, dibalas 6. 1 kebaikan besarnya di akhirat. Lagi 5 diberikan awal ketika di dunia. Orang sebut istighfar ni pelancar urusan rezeki. Namun kita minta tu bukan kerana nak lancar rezeki tujuan kita, tetapi kerana kita nak tumbuhkan rasa yakin dengan jaminan Allah. Kita kalau istighfar, kita bukan nak benda itu sebagai tujuan utama sebenarnya. Tapi kita mohon, kalau kita dapat, dia menambahkan rasa yakin kita kepada janji Allah. Kemudian, bila dah yakin, lepas tu dapat tak dapat, insya-Allah kita masuk kepada tahap kita dah tak kisah dah. Dapat atau tidak bukan urusan aku, itu urusan Allah. Kalau Allah nak beri, tanggungjawab aku ialah sampai mati aku akan terus beristighfar meminta ampun kepada Allah. Bulan Rejab, bulan barakah. Bulan Rejab masuk senarai bulan-bulan haram di dalam 12 bulan Islam. Bulan Rejab adalah bulan tumpuan untuk kita banyakkan mohon ampun kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkati kami di dalam bulan Rejab. Berkatilah kami juga di dalam bulan Sya'ban nanti. Dan tolong sampaikan kesempatan umur kami untuk kami berada di dalam bulan Ramadan. Mohon maaf semua, suara saya hari ini rok-rok kapak. Dalam sejam masih boleh bertahan. Kalau tidak lama-lama ni, lama-lama dia makin pedih-pedih pula. Doakan mudah-mudahan tengah hari ni dia okey sikit. Mungkin petang nanti insya-Allah lebih baik. Jazakumullah khairan katsira. Jangan lupa, akan datang kita ada banyak cerita, nak cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Daripada sini ke sini, kenapa jumpa sini, kenapa nampak ini, betul ke sini, lepas tu kenapa singgah sini, lepas tu buat apa kat sini dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Kepada Al-Fadil, Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang bersama kita di kuliah subuh pagi ini, dan kita doakan sama-sama syafaqallah Ustaz, mudah-mudahan diberi syifa yang sempurna insya-Allah. Mungkin kita juga berdoa mudah-mudahan asbab kita
baca Yasin dan doa pada bulan Rajab yang barakah ini, Allah berikan syifa yang sempurna kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit insya-Allah. Syukran jazilan atas perkongsian ilmu yang disampaikan dengan mengingati kita pada bulan-bulan yang penuh barakah, terutama sekali perbanyakkan istighfar, terutama pada bulan ini, bulan-bulan yang barakah ini, serta fadilat yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk mengamalkannya. Jadi kita jumpa dengan Ustaz lagi di pertemuan akan datang untuk lanjutan kisah-kisah dari Al-Quran, ada juga tentang bulan-bulan yang barakah ini. Syukran jazilan kepada tim Gemah Nur Iman dan juga para pencinta ilmu yang sudi memilih untuk berada di Google Meet Gemah Nur Iman pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan umur yang barakah, limpah kasih sayang kepada kita pada bulan Rajab dan Syaban, dan ditemukan dengan bulan Ramadan insya-Allah, dan dipermudahkan segala urusan di manapun kita berada di bumi Allah ini insya-Allah. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rusdi Ramli Al-Jahauri untuk membincangkan syarah biografi Agung Rasulullah SAW pukul 2 petang, Muslimah bersama dengan Ustazah Helen Tahsin Al-Quran 5.15. Sekali lagi insya-Allah, mudah-mudahan Allah berikan syifa sempurna kepada Ustaz boleh bersama kita lagi pada petang ini pada 5.15 untuk kelas tahsin. 8 malam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Imam Muhammad Nazri Mustaqim Tadabbur Quran. 9 malam bersama dengan Ustazah Humairah untuk Muslimah, dan 9.15 bersama dengan Al-Fadil Major Ustaz Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz untuk kuliah pengajian berkitab. Jadi teruskan bersama dengan kuliah-kuliah yang telah sediakan hingga ke waktu Isyak sepanjang hari ini. Dan sebagai penutup tirai pagi ini, sekali lagi dipersilakan Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah subuh dengan bacaan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenai. Terima kasih.